RTM. Seterusnya, kita akan bersama dengan Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Rizal Arsyad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Perlis. Hari ini kita nak memberi info kepada anda tentang UNIMAP memberi dan juga membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan kepada pelajar bukan aliran sains menerusi talian Skype. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Selamat pagi. Jauh di Perlis, So, kami di Kuala Lumpur hari ini, kita bukalah soalan pertama saya kepada Prof hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, UNIMAP merupakan salah satu universiti MTUN yang berfokus untuk memperkasakan bidang TVET. Jadi, bolehkah Prof terangkan apakah usaha UNIMAP bagi mencapai hasrat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ridwan dan Hana kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi beberapa program-program akademik yang ditawarkan oleh pihak UNIMAP. Seperti yang dinyatakan tadi, UNIMAP adalah salah satu sebuah Malaysian Technical University Network atau Universiti Teknikal Malaysia yang ada 4 universiti di Malaysia. Selain daripada UNIMAP, kita juga ada UMP, Universiti Malaysia Pahang, Melaka dan juga di Johor. Jadi of course lah di UNIMAP ni kita memfokuskan kepada program-program akademik menjurus kepada menghasilkan graduan TVET ataupun Technical and Vocational Education and Training yang merupakan yang boleh memenuhi keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk negara. Jadi untuk di UNIMAP, kita menyediakan program-program untuk lepasan, khususnya pelajar-pelajar lepasan Diploma Vocational Malaysia ataupun DVM, Diploma Kemahiran Malaysia DKM dan juga Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia di LKM. Sebab negara memang memerlukan ramai tenaga-tenaga berkemahiran tinggi daripada aliran TVET ini untuk memastikan negara dapat bersaing di peringkat yang lebih tinggi lah. Jadi untuk program-program TVET ni memang kita berbeza kerana kita memfokuskan kepada kemahiran pelajar-pelajar yang akan melalui latihan berkemahiran tinggi yang supaya nanti mereka berijazah, mereka dapat memenuhi keperluan industri-industri di negara lah. Jadi itu sikit sebanyak latar belakang kepada Universiti Malaysia Perlis. Mungkin Prof boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai keenaman program unik yang telah pun ditawarkan oleh UNIMAP kepada lepasan DVM dan juga di LKM ini. Baik. Dia di UNIMAP ni kita ada 6 program ijazah teknologi, ijazah sarjana muda teknologi. Sebenarnya di UNIMAP ni kita lebih ada kurang lebih 42 program termasuk di bidang kejuruteraan, ijazah sarjana muda kejuruteraan, ijazah sarjana muda kejuruteraan teknologi. Tetapi kami mengkhususkan juga kepada ijazah sarjana muda teknologi atau Bachelor of Technology. Jadi ada 6 yang sedang ditawarkan pada waktu ini yang memang dia punya penekanan dalam pelatihan adalah kepada hands-on ataupun makmal ataupun latihan praktikal lah. Jadi kita ada sarjana muda teknologi dalam bidang otomasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektrik, teknologi kimpalan, pemesanan industri, pembinaan bangunan dan juga yang teknologi otomotif. So, kalau tengok tajuk-tajuk pada program bachelor teknologi kita memang jenis yang menjurus kepada kemahiran lah, menghasilkan graduan yang berkemahiran. So ini dia punya strength atau kekuatan yang kita nak tekankan pada graduan-graduan kita. Dan satu lagi saya nak sebutkan di sini bahawa kita memang kita telah map atau telah petakan syarat-syarat kemasukan supaya pelajar-pelajar graduan DVM, DKM, di LKM ni mereka boleh seamlessly boleh masuk pada program-program teknologi di UNIMAP. Sebab itu contohnya kita cuma memerlukan sekurang-kurangnya MUN Band 1 untuk bahasa Inggeris dan juga PNJK 2.0 saja untuk pelajar-pelajar kita graduan daripada DVM, DKM dan DLKM ni untuk masuk ke UNIMAP. Dia tidak meletakkan syarat yang tinggi lah. Sebab memang pelajar-pelajar ni kita nak supaya mereka ni mahir dalam bentuk praktikal lah. Sebab tu kita juga sedang mendaftarkan
dalam masa ke depan ni untuk kita menawarkan beberapa lagi program teknologi seperti media interaktif. Hari ini kan banyak gaming, gamification dan sebagainya, animation dan sebagainya. Kemudian kita juga sedang memikirkan teknologi makanan, teknologi minyak dan gas sebagainya. So ini program-program yang akan sebenarnya memenuhi sasaran-sasaran industri negara lah di masa kini dan juga ke hadapan ini. Jadi saya ingat pelajar-pelajar yang berminat boleh untuk mempertimbangkan secara serius untuk menyambung pengajian di UNIMAP. Itu respons saya. Jadi adakah pelajar lulusan vocational ini juga ada peluang untuk menyambung dalam bidang bukan teknologi, dan kalau ada, apakah bidangnya yang boleh mereka sambung? Oh, dia pelajar-pelajar ni dia, oleh kerana di UNIMAP ni kita ada banyaklah program-program. Maksudnya macam saya sebut awal tadi, kita ada kurang lebih 42 program akademik. Of course, sudah tentunya ada program di peringkat diploma, ada program di peringkat sarjana muda teknologi, sarjana muda teknologi kejuruteraan, sarjana muda kejuruteraan. Jadi pelajar-pelajar ni selain daripada 6 dan insyaAllah lagi 2 yang akan ditawarkan dalam masa terdekat ni, pelajar-pelajar boleh juga mempertimbangkan selepas mereka mengikuti pengajian untuk menyambung ke program-program yang lain lah. Yang sebab di antara teknologi kejuruteraan dan kejuruteraan ni dia ada dari segi breadth and depth yang berbeza lah dari segi program-program yang ditawarkan. Saya ingat banyak maklumat yang boleh ditawarkan, boleh saya berikan, tapi mungkin tak sempat dengan slot pagi ini. Jadi pelajar-pelajar yang berminat, calon-calon berminat boleh saja mengunjungi laman Sesawang UNIMAP. Saya ingat seperti yang dipaparkan. Dan juga boleh sekiranya perlu ada persoalan-persoalan yang tidak jelas, boleh juga terus menghubungi melalui sama ada media sosial yang ada, kontak-kontak yang ada untuk kita jelaskan lagi lah. Tapi saya nak menyatakan bahawa kita punya program ni memang fleksibel, dan kita juga memberikan, saya fikir, antara banyak jenis program yang boleh menepati minat ataupun kecenderungan calon-calon pelajar yang memohonlah. Itu maklumat saya. Seperti yang kita tahu, banyak juga pelajar lepas SPM yang bukan daripada jurusan sains seperti jurusan sastra, economics dan juga perakaunan. Jadi adakah UNIMAP akan beri peluang kepada mereka untuk mengambil jurusan sains, khususnya daripada bidang TVET ini sendiri? Itulah antara permasalahan dalam negara hari ini, ialah apabila kita melihat kepada statistik, memang telah berlaku penurunan daripada bilangan pelajar-pelajar yang mengambil kursus aliran sains ataupun STEM sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Seperti contoh yang kita lihat, contohnya di antara tahun 2000 pelajar yang mengambil pada tahun 2018 contohnya, dan pada tahun 2020 berlaku penurunan yang ketara daripada 49% kepada sekitar 44% saja pelajar yang mengambil bidang STEM lah. Jadi maknanya memang ada pengurangan dari segi pelajar-pelajar yang mengambil subjek aliran STEM ni. Jadi sedangkan program kita ni, teknikal ni, kebanyakannya, hampir semuanya kita mapkan untuk pelajar-pelajar yang memang berada dalam aliran sains ataupun STEM sejak pada peringkat sekolah lah. Jadi kita lihat persentage yang makin tinggi untuk pelajar-pelajar yang mengambil jurusan atau aliran bukan sains atau STEM ni, maka kita menyediakan, sedang mempersiapkan jalan ataupun laluan untuk pelajar-pelajar ini mengambil program bridging. Maknanya kita membolehkan pelajar-pelajar ni, walaupun mereka mengambil aliran bukan sains ataupun STEM ketika SPM dan STPM, mereka boleh lagi untuk menukar menukar laluan kerjaya mereka supaya mereka boleh akhirnya berjaya dalam bidang vocation atau kerjaya dalam bidang STEM. Jadi contohnya kita sedang mempersiap di peringkat akhir untuk menubuhkan pusat asasi
pusat asasi teknologi kejuruteraan ataupun kita short form kedepatik lah, iaitu di UNIMAP, yang akan sebenarnya disasarkan untuk mengambil pelajar-pelajar, antaranya ialah menjadi laluan kepada pelajar-pelajar bukan aliran sains di peringkat SPM dan STPM untuk mereka membuat bridging kepada program-program STEM atau program-program seperti saya sebut tadi, program teknologi kejuruteraan dan juga kejuruteraan kemudiannya di MTON, iaitu antaranya UNIMAP lah, kita teruskan di UNIMAP. Jadi seperti saya kata, kita ada banyak program dan kita harap kita dapat menjadikan laluan ini. Dan mungkin sebelum saya lupa, kita juga sedang mempersiapkan program tahfiz untuk membolehkan pelajar-pelajar kita ni, mereka juga bukan sekadar, contohnya kita banyak pelajar-pelajar aliran tahfiz yang sebenarnya berminat nak pergi program STEM, mereka dapat dua sekali. Mereka boleh buat tahfiz Al-Quran dan juga mendapat kelulusan dalam bidang STEM lah. Jadi kita memang mencari supaya kita nak pastikan pelajar-pelajar yang sebenarnya berminat tetapi minat untuk belajar mengikuti program STEM tetapi terhalang sebab mereka sebenarnya dulu pelajar aliran bukan sains di peringkat SPM dan STPM. Jadi kita itulah Ridwan Hanan, kita plan supaya dalam masa terdekat ni kita akan ada pusat asasi ini dan kita boleh buat bridging supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar kita, anak-anak kita ni boleh akhirnya bergraduat dalam bidang STEM. Ya, dalam bidang STEM dan juga all-rounded. Ya. Jadi itu dia pencerahan daripada Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Rizal Arsyad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP, memberi pencerahan kepada anda. UNIMAP juga membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan kepada pelajar bukan aliran sains. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bertemu lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Selepas